And beliau mempunyai MBA dari Macquarie University UK dan Dr. Karti mempunyai ijazah kedoktoran dalam pentadbiran perniagaan dari California Metropolitan University. And professionally beliau adalah bekas juru audit bank negara, and beliau adalah certified law of attraction and Ho'oponopono trainer, and also certified hypnotherapist. Dan paling penting, beliau inspire, enrich and empower more than 100,000 people dan juga mencapai kebebasan kewangannya dan bersara pada usia 40 tahun. So dengan segala hormatnya, mempersilakan Dr. Karti ke virtual stage. Thank you. Good evening. Selamat petang semua. Thank you Lini for introducing me. Lini kata saya bersara umur 40 tahun. So saya nampak sekarang masih macam 40 tahun tapi sebenarnya 60 tahun dah. Bila bersara tu kita tak jadi tua. Sebab dah ada kaya, dah ada duit kan. Tak tua lagi dah. Jadi penting kita menguruskan pengewangan dengan baik supaya walaupun kita dah bersara and then umur kita berhenti. Sebab tak ada masalah kewangan kan. So anyway, welcome to the presentation today. Saya betul-betul bersyukur that you all can join me today. Saya ada dua session. One is in bahasa hari ini, and then I have the same session bahasa Inggeris on Tuesday ya. So because I want to make sure that orang yang nak attend dua-dua boleh attend, and orang yang lebih fasih dalam bahasa Malaysia attend today especially, so you understand ya. Sesi ini seperti yang diterangkan dalam poster ni kan. Bengkel untuk mengurus, menjimat, melabur dan memperoleh pelbagai pendapatan. Ini adalah basically the objective lah pengurusan kewangan. Biasanya sebagai seorang accountant, sebagai juru audit bank negara dulu ni, saya kalau nak buat kursus ni, kalau nak buat ajar ni, kalau biasanya ambil 1 hari 2 hari, bukan 1 jam. Tapi kalau in a National Training Week ni, memang kita diberi 1 jam, 1,5 jam. And so saya ambil 1 jam, tapi kita boleh melanjutkan kalau ada apa-apa soalan. Sampai another 15 minit, 20 minit, no problem at all kalau ada soalan lah. Jadi biar saya terangkan semua about what I want to cover today. And lepas tu, kalau ada soalan tu kita boleh berbincang kemudian. So welcome to this bengkel pengurusan kewangan efektif. Just a bit of background. Because kamu mesti tahu ada tak saya ni ada kelayakan nak bincang pasal topik ni. Just want to tell you that walaupun saya bersara pada umur 40, sekarang 60, kalau dah bersara tu you know lah, tak payah kerja. Tak payah kerja mean tak tunggu pension. Tak tunggu pension mean duit tu mencukupi, macam mana duit tu mencukupi semua saya akan beritahu nanti. Tapi yang penting sekali adalah saya dilahirkan di satu estate di Port Dickson. Ibu bapa saya adalah penoreh getah. Saya daripada keluarga 12 adik-beradik, saya anak ke-9. Jadi memang miskin. Memang miskin. Bila kecil tu I kerja sebagai waiter lah, I pergi buat contract work lah, you know, and then I pergi kerja factory lah dekat estate tu, dan tolong ibu bapa pendotori getah lah, dan all those things. So memang miskin lah. Makanan kadang-kadang 1 hari sekali aja makan. Makan pun macam apa, kita buat macam bubur dengan ikan masin pun ataupun dengan acar lah, itu aja makan dia tu. So memang latar belakang saya adalah seorang yang miskin. Jadi saya memang dari kecil-kecil lagi tu, I wanted to make sure that financially anak-anak saya tak melalui masalah yang saya lalui ataupun latar belakang yang saya lalui. Jadi bila saya beri penerangan hari ini tentang ataupun beri tip-tip tentang pengurusan kewangan ini adalah daripada pengalaman saya. Memang saya baca buku banyak, saya ada banyak buku saya dah baca, saya praktikkan banyak perkara yang saya baca. So of course I will share with you penting yang apa yang belajar juga. Tetapi yang penting sekali apa yang nak share dalam 1 jam ni adalah perkara-perkara yang saya sendiri jalankan, lakukan. Dan sebab tu saya boleh beri penerangan kepada kamu semua bahawa this is definitely possible that you too can change your financial future ya. Yang penting sekali I kata latar belakang saya sebagai dari keluarga penoreh getah memang miskin, but this is what Bill Gates said. Dia kata if you are born poor it's not your mistake, tapi if you die poor it's your mistake. And it's very important kamu mesti faham. I mean kita tidak boleh pilih ibu bapa kita. Jadi kalau keluarga miskin lah. Kalau keluarga diraja lah. Kalau keluarga ahli politik yang kaya-kaya tu okey lah keluarga tu. Tapi yang penting sekali adalah ni, if you die poor it's a mistake. Jadi kalau macam saya, ibu bapa saya penoreh getah. Okay?
So saya dilahirkan keluarga miskin. Tetapi sekarang sebab saya ada bersara, anak 2 orang, tapi anak saya 2 orang ni dia dilahirkan di keluarga yang berada. Kenapa? Sebab saya buat pilihan tu. Jadi harap-harap dari hari ini, daripada this training ni, anda semua boleh belajar sesuatu dan cuba praktikkan apa yang saya nak beritahu ya. Penghujung session ni saya akan beritahu nombor Miss Lenny, you boleh contact dia. Saya akan beri nombor saya juga, kalau nak you boleh contact saya, ataupun you contact Miss Lenny, she will contact me. Tapi saya boleh beri tunjuk aja. Saya boleh beri macam saya ni macam abang lah, elder brother to all of you lah, sulung lah, okay? Elder brother to all of you here. So saya boleh beri tunjuk aja macam mana nak praktikkan dan mengurus kewangan dengan lebih baik ya. Okay. Now, let's start with this, ujian kesihatan kewangan. Now, kalau kamu pergi ke doktor, and then beritahu doktor, saya ni sehat, boleh tak beri ubat? Kalau doktor tu terus ambil cheat, dia tulis ubat, dia beri you, itu doktor, mesti doktor, apa, what do you call it? Bogus doktor lah. Memang betul tak boleh doktor. Because kalau you katakan doktor saya sakit, doktor kata, okay, can I check your blood pressure lah, your sugar level lah, ataupun your temperature lah, baru dia beri ubat kan? Jadi sama lah, you datang untuk bengkel ni, and you want to know ujian kesihatan kewangan, you datang ni nak tahu tentang kewangan, pengurusan kewangan. So, I nak buat ujian kesihatan kewangan anda dulu ya. So, I'm going to do a financial fitness check-up dulu, tengok macam mana keadaan kewangan. Tak payah anda beritahu berapa ada dalam wang simpanan ke, atau dekat EPF ke, tak, bukan macam tu. Tapi ujian kesihatan kewangan ni ada soalan, 10 soalan yang nak tanya, dan dalam 10 soalan tu saya beritahulah sama ada kamu ni dah mula menguruskan kewangan dengan baik, ataupun kamu kena buat sesuatu tentang hidup kamu. Jadi sebelum saya mula, saya nak tengok kamu ni excited atau tak excited. Jadi kalau excited, tulis satu-satu. Can you do that? Come, every one of you. Tak ramai hari ni. Actually kita ada registration 20 lebih, tapi yang datang ni because it's free talk. Biasa macam itulah. Kalau free talk ni orang jarang datang Hairul, nice to see you again. Posiang, nice to see you again. Kavita, nice to see you again. Hari tu you all attended my program. Thank you for coming again. Very good. Zairi, Azrin, very good Azrin. Me, thank you for coming. Very good. Lain semua? Okay, alright. So memang you kata 111 ya. Jadi I am going to do this. Okay, I'm going to tanya 10 soalan. Jawapan anda mestilah ya atau tidak. Ini adalah secara peribadi, you tak payah beritahu saya, tak payah tulis kat chatbot, tak payah. Untuk kamu aja. Jadi kamu boleh keluarkan, okay. Soalan yang seperti itu, bila dah 10 soalan dah keluar tu, you boleh ambil screenshot. Tapi kalau ada kertas, simpan kertas dengan you, and then dekat kertas tu tulis ya atau tidak, tulis Nah, kalau jawapan anda adalah tidak, tiada dalam 8 soalan awal, anda seharusnya belajar bagaimana menguruskan hal kewangan, sebab artinya kalau dalam 8 soalan awal tu, kalau kamu kata tidak atau tiada, erti kata ada problem, ada masalah tu. Ada sesuatu yang kamu buat. Jadi jangan risau, sebab bila dah jawab soalan tu, my talk dalam lagi 50 minit ni adalah based on dalam 10 soalan tu. Saya akan beritahu, tunjuk aja apa tabiat yang mesti ada, apa tunjuk aja you kena buat. Jadi don't worry about it. Tapi at least like I said, I need to do this test ya. Okay, first one first soalan just like I said, tak payah beritahu saya you just remember, adakah anda jimatkan 10% pendapatan setiap bulan? First question always is that adakah anda jimatkan 10% pendapatan anda setiap bulan? Very important. You know, ada pernah dengar kan, alah tanah emas murah lah nak beli tapi tak ada duit, tanah murah lah nak beli tapi tak ada duit. Alah, kalau lah ibu bapa beli rumah 20 tahun dulu kan bagus, kenapa dia tak beli? Sebab tak ada duit. Jadi kalau kamu pun tak jimatkan 10% dari pendapatan kamu, macam mana nak beli barang kemas ke, nak beli harta ke, macam mana? Jadi very important rule is, kita boleh hidup kalau kita kurangkan pendapatan, kita boleh hidup, no problem. Minumlah air suam kurang manis. You don't understand or not? Pergilah minta roti telur tamat telur. Tapi yang penting sekali adalah kamu mesti ada niat that saya akan menguruskan kewangan saya dengan betul. Soalan nombor 2. Adakah anda memiliki plan pesaran yang efektif seperti EPF, insurans, unit trust, ASB? Now ini adalah soalan yang penting untuk orang yang tak kerja tapi buat bisnes. Sebab orang yang kerja tu memang ada EPF lah, okay? Tapi yang buat bisnes tu very important that you must have plan persaraan. Very important because kamu janganlah jadi tanggungan bila umur 60 tu ataupun 55 tu kan.
So mesti ada, very important for the financial future ya. Nombor 3, adakah anda budget perbelanjaan anda setiap bulan? Bila wang masuk, ramai orang wang masuk, wang keluar, wang masuk, wang keluar, gaji masuk, gaji keluar. Adakah kamu buat planning? Makanan kalau kita makan luar macam ni lah belanja dia. Petrol macam ni lah belanja dia. Ataupun kalau keluarga pergi cuti macam ni lah belanja dia. Kalau makan macam tu mesti ada budget Tak apa kalau anda tak buat semua ni tak apalah. Nanti saya akan beri tunjuk aja. I will tell you apa tabiat yang mesti ada. Don't worry about it. Tapi at least kalau jawapan dalam 3 soalan tu dah tidak ataupun even satu pun tidak tu, that is not good. Adakah anda senaraikan perbelanjaan anda setiap hari? Very important, satu tabiat yang very important is anda mesti prihatin tentang perbelanjaan anda setiap hari. At least untuk 3 bulan akan datang tu. Very important. Because dia macam ni kalau pernah dengar kan bagai kera diberi bunga. Kenapa ada peribahasa macam tu, bagai kera diberi bunga? Kenapa? Sebab kalau diberi bunga kat kera tu atau monyet tu, dia tak tahu apa nak buat, kan? Jadi sebab tu dia kata janganlah beri bunga kat kera ke monyet, kan? Jadi macam mana Tuhan nak beri kamu duit kalau kamu tak senaraikan, kamu tak tahu macam mana belanja, kamu tak jimat, kamu tak rekod. Lagi yang kemudian adakah senaraikan belanjaan? Okey, senaraikan Adakah anda senaraikan? Kalau kamu teliti dengan perbelanjaan anda, then God says, baguslah dia ni. Dia ni memang teliti dengan belanjaan. Okeylah, saya beri duit yang lebih. Itu adalah yang apa saya dapati. Adakah anda bayar setiap hutang ansuran anda pada setiap tarikh yang ditentukan? Every time, ada tarikh bil, kena bayar bil tarikh ni. Kena bayar bil tarikh ni. Adakah kamu bayar terus semua ataupun kamu tunggu-tunggu atau bayar ansuran? Okay? Adakah nilai aset milikan anda melebihi jumlah hutang anda? Ada yang beli rumah, kereta, okey. Dia ada aset, dia ada pinjaman. Okey, fine lah. Tapi ada ramai pula pinjaman peribadi, pinjaman along, pinjaman kredit card, adalah bukan satu kad. Ada di 3-4 kredit card. Jadi hutang tu dah melebihi. Tak baguslah tu. Kalau hutang dah melebihi macam tu kan. Okey, nombor 7. Adakah baki kredit anda selalu kosong pada awal bulan atau selepas hari gaji? Ini adalah orang yang selalu pakai kad kredit. Saya tak tahu berapa orang pakai kad kredit. Kad kredit ini adalah lesen jadi bankrupt. I repeat, kad kredit ataupun pinjaman peribadi adalah lesen untuk kamu jadi bankrupt. Because kalau kamu tengok ada 60% daripada orang yang jadi bankrupt, 67% orang yang bankrupt di Malaysia ni adalah disebabkan oleh kad kredit ataupun pinjaman peribadi. Jadi kalau kamu ambil kad kredit, kalau kamu tak bayar, kamu bayar 5%, itu adalah satu perkara yang kamu tak boleh buat, because itu akan memudaratkan keadaan anda masa depan. Nombor 8. Adakah anda memiliki tunai riza bersama 6 bulan pekerjaan? Very important. Kalaulah kamu kehilangan kerja sekarang, ada tak duit untuk kamu sara untuk 6 bulan yang akan datang? Kalau tak ada, artinya teruklah keadaan kewangan kamu. Jadi dari ini adalah ada 10 soalan, ada 2 lagi tapi 8 soalan ni, kalau kamu ada katakan tiada, tak ikutlah ataupun tak ada, you put no for any of these 8 questions, please listen to my talk today, come again on Tuesday, dengar lagi sekali and ikut cakap saya. Because kalau tidak, kamu akan mengalami masalah kewangan dalam masa depan. Confirm. Jadi saya buat training ni dah 20 tahun dah buat. Saya tahu orang yang tak ikut 8 perkara ini always got problem. Okay? Nombor 9, adakah anda derma 10% dari pendapatan anda untuk tabung amal jariah? Very important. Kita ni memang banyak berdosa. Jadi kadang-kadang kita kena beri zakat ke, kena beri duit untuk amal jariah ke, in order for us to be able to how shall I say, dapat pahala sikit lah, atau berkat rezeki sikit lah. So very important. And last one is, adakah anda peroleh sebarang pendapatan pasif selain dari gaji anda? Kalau gaji anda adalah your only pendapatan, itu pun tak bagus. Because kalau anda mesti cari pendapatan lain, bukan satu. Jadi akan beritahulah today apakah pilihan anda, apakah pendapatan yang anda boleh buat. Jadi sekarang boleh ambil screenshot. 10 soalan ini. Tolong remember, jawapan untuk ke 10 ini mestilah yes. Baru anda dalam kesihatan kewangan yang baik. Your pressure normal, your sugar normal, your cholesterol normal, semua normal lah tu. Jadi very important ya. Okay? So ini adalah untuk kita tengok. Nah, katakan sekarang dalam soalan yang 8 soalan yang awal-awal tu,
kamu dah kata no. Erti kata, that means adalah masalah kan. So, let me tell you something. Ada kaji seledek yang dibuat, and dia dapati, untuk setiap 100 orang, dia dapati bahawa kalau kamu tidak menguruskan kewangan anda dengan efektif, ini akan terjadi pada kamu pada umur 65. Okay? Oh, I dah lupa tulis tu. Setiap orang, setiap 100 orang pada umur 65. Sorry, tak tulis itu. Pada umur 65. Untuk setiap orang pada umur 65, 30 orang akan mati. Jadi kalau kamu rasa dalam umur 65 dah mati tu, okeylah. Jadi tak payahlah masalah kewangan tu, tak kisahkan. After all, you think you akan mati kan? 54 masih hidup di bawah tanggungan orang lain. Jadi kamu janganlah nak buat di bawah tanggungan anak-anak atau cucu-cucu. Kamu kena sara diri sendiri lah, kena jaga diri sendiri kan? Untuk setiap orang, 100 orang pada umur 65 ya. 5 masih bekerja. Kamu tak nak kerja umur 65. Betul-betul tak nak kerja kan? Tengoklah kita punya security guard. Nak angkat senapang pun tak boleh tapi masih kerja lagi. Masih tidur pula masa kerja pula lagi tu. Hanya 5 orang kaya dan jutawan. Dalam 100 orang tu, pada umur 65, hanya 5 orang kaya dan jutawan. Saya baca statistik ni 25 tahun dulu. Bila saya baca statistik ni, saya dapati hanya 5 orang boleh jadi kaya raya. Lain semua mesti ada meninggal dunia ataupun dah bawah tanggungan. Saya dah kata, okey, saya kena uruskan kewangan saya dengan betul. Sebab tu saya sekarang ajar kat orang lain macam mana nak uruskan ya. Okey. Very important sebelum kita move on, you need to understand about inflation I think everybody know lah, barang-barang lebih mahal, gaji tak berapa tinggi. Jadi you must understand about inflation. I want to show you a chart. You boleh ambil gambar ni dalam perubahan dalam 23 tahun yang lalu 2000 tahun 2023. Okey, 2020. Ini adalah untuk kamu faham sikit kenapa mesti ada 2 pendapatan atau 3 pendapatan, kenapa kamu menguruskan kewangan dengan efektif. Maybe ibu bapa kamu tak buat pengurusan efektif, jadi you rasa tak payahlah kan, tak apalah kan. Tapi I will tell you this today Dalam 23 tahun ni, gaji seorang graduan dulu 2000 tahun 2000 1,800. Sekarang 2,500. Baguslah kan, dah meningkat RM700. Tetapi peratus peningkatan tu adalah 40% saja dalam 23 tahun ni. Tetapi tengok rumah yang berharga 250,000 pada 2000 sekarang ada 750,000. Kereta yang 30,000 dan 60,000. Tuition yang 200 dan 600. Ijazah di universiti awam tu dulu 7,000 sekarang 21,000. Tiket wayang RM7 sekarang RM14. Tol RM1.50 dan RM6. Ini saya orang Podixel selalu baik tol, dulu RM1.50 sekarang RM6. Roti canai 70 sekarang dah RM1.80. Kos sara hidup untuk 2 orang dewasa dengan anak 2,500 sekarang RM6,000. Tengok ini yang penting sekali. Dalam 23 tahun ni pendapatan meningkat 40%, tetapi kos hidup kita meningkat 100, 200, 300%. Kos hidup kita. You know, bank negara kata, don't worry. Kita inflation under control, don't worry. Ramai kata, don't worry. Tapi yang penting sekali kamu faham, gaji kita dalam 20 tahun ni meningkat 30-40% sahaja. Tapi kos pendapatan dah 100, 200, 300 ringgit. Jadi sebab itulah kita kena mengurus kewangan kita dengan efektif. Very important for you to understand. Ini adalah fakta. Ini adalah sesuatu kamu mesti ambil ingat. Very important for you to understand. You can of course put in anything in the chat box based on apa yang I beritahu. Kalau you rasa bagus info atau you rasa ini adalah sesuatu yang kamu rasa wow. Berapa orang tahu tentang inflasi ini? Artinya ramai tak tahu kan? Ini bagus tak? Bagus tak ini? Kamu tahu sekarang? Dalam 20 tahun ni pendapatan meningkat hanya 40%, tetapi kos semua barang meningkat 200, 100, 200, 300. Sebab itu kita mesti pendapatan yang baru. Jadi dulu ibu ayah kerja cukup. Ibu tak payah kerja. Sekarang ayah dengan ibu dua-dua kena kerja. Bukan, itu masa dalam 10 tahun dululah. Sekarang ayah, ibu dan anak sulung kena kerja. Because that is the situation now financially. Don't worry I bukan nak beritahu sesuatu macam negatif lah kan. Sebab I nak beritahu kamu tentang apa yang sekarang terjadi, and then I tell you apa anda boleh buat. Jadi kamu ni datang yang untuk my talk ni, itu adalah bagus untuk kamu, because macam rezeki kamu datang. Because I rasa kalau kamu dapat faham apa yang saya ajar ni, and kamu mula praktikkan, I will give you practical thing you can do. Kalau mula praktikkan, I will tell you your life will change. You pun boleh bersara kalau nak
Okay, so let's go to the 4 kebenaran tentang kekayaan. Many people don't realize about kekayaan. We always salah faham, prasangka tentang kekayaan. Kita selalu ada prasangka. I want to tell you today, prasangka kekayaan, 4 kebenaran. First one, I want to tell you is, kekayaan adalah satu proses, bukan satu destinasi. Jadi, bila nak jadi kaya ni, bukan macam, oh, I dah kaya ni. Macam bukan macam tu. Dia adalah proses. Kita menjadi kaya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kan. Jadi ada proses dia ya. Okay, I want to ask all of you ya. Okay, now chat box semua kena share dekat chat box Macam mana kamu tahu orang tu kaya? Kalau lah you tengok orang awam kan, you tengok your jiran ke, you tengok you punya bos ke, macam mana you tahu dia ni kaya? Mesti dapat lihat. Macam mana you dapat lihat and you tahu dia ni kaya? Come, tell me. Macam mana you tahu? Come, tell me. Come on. Everybody, come, Hanis, Posiang, how do you know? Money work for them. But macam mana Iskandar, you tahu money work for them? What do they do? Kalau you tengok orang tu, macam mana you tahu? Big house. Tak perlu kerja lagi, betul. Dia pandai manage duit. Macam mana Hanis? Macam mana kata? Macam mana you tahu? Kalau you tengok saya pergi kedai makan, you nampak ni, macam mana you tahu I pandai manage duit? Macam mana? Jadi I secara biasa orang akan tengok apa? Oh, dia tengok macam investment pun kadang-kadang you nampak, kadang-kadang tak nampak. That's right Azrin, kereta mewah, betul. Nabila, you kata rumah dan kereta dah habis bayar. Let me tell you Nabila, orang kata habis bayar tapi mungkin hutang ada lagi. Sometimes saya selalu cakap macam ni. Ramai orang pakai baju Pierre Cardin tapi balik rumah makan sardin. Dan nampak saja kaya. Tapi yang penting sekali macam ni cara dia macam nilah kereta besar. Maybe I should show you what I wrote ini adalah yang people selalu ingatlah mesti ada kereta besar, wah mesti kaya ni. Rumah besar, kaya ni. Dompet tu tebal-tebal lah, besar lah. Isteri besar sebab nasi tu beras biryani, beras A1 jadi isteri pun dah besar-besar Ataupun selalu memakai barangan emas lah, intan lah, selalu pergi cuti lah. So kita ni kalau dah tengok ramai orang macam tu, kita ni macam kaya lah dia. This is where you're wrong. Okay, this is where you're wrong. I show you today example, you dengar teliti Okay, I want to ask you a question, please answer Okay, I want you to tell me. I'm going to give you what do you call it, dua orang A dan B. Kamu mesti beritahu saya siapa yang kaya Pendapatan A adalah 5,000, pendapatan B adalah 7,000. Siapa you rasa kaya? A ke B? Come on. Participate. Janganlah. Come. Participate. Siapa yang kaya? B. Oh, ada kata A pula. Okey, ni dah pandai ni Hairul kata pandai. Dia tahulah saya ni guru besar hari ni mesti ada trik Zuhairi pun kata A Actually nak tahu sama ada A ke B itu susah kan. Tapi ramai orang dia tengok gaji and then dia kata ni kaya ni. Ni. Tetapi apa kata kalau saya beritahu kamu, perbelanjaan untuk A setiap bulan adalah 4,500, tapi perbelanjaan untuk B adalah 7,300. Tengok. Sekarang siapa yang kaya? A yang kaya. Because dia belanja dalam duit yang dia ada tu. Tapi B belanja melebihi, artinya dia pakai kredit card lah tu. Ada pinjaman peribadi lah tu. Jadi, always remember this. Jangan tengok orang. Jangan tengok Posiang. Apa you kata dua-dua miskin? Okey lah Posiang, at least boleh jimat RM200 setiap bulan kan? Very important for you to understand it. Kekayaan itu adalah cara kita gunakan duit. Saya kerja ke Bank Negara dulu. Saya seorang pegawai dengan ijazah. Saya nak beli rumah, kereta fikir. Tengok saya punya clerk, kerani kat, wah ada rumah, ada isteri 3 ada 3 isteri, ada rumah, ada kereta. Saya macam mana ni, dia ni kerani ni, saya pegawai ni. Perbezaan dia sama lah. Saya ni pegawai, jadi I minum coffee bean atau Starbucks RM10. Dia pergi kedai mamak RM1 kopi dia, RM1.20 kopi dia. Betul lah dia boleh beli 3 rumah, boleh biaya 3 isteri kan. Jadi it's very important for you to understand that jangan tengok orang yang ada duit and wah kaya ni, because very difficult. Okay, now let me ask you something. A dan B, siapa you rasa yang kaya? A miliki Myvi, B miliki BMW. Okay, nak beritahu saya. Siapa kaya?
Orang kata A, ada pula B Kawita kata B Lenny kata B, Nabila kata A. Ni orang pandai sekarang You tahu Mr. Kati ni mesti ada trik-trik Actually many people but A live below means. Very good Iskandar, you dah faham You see, this is what I want. And now you see you are starting to understand. Kamu sekarang faham, jangan fikir apa orang lain tengok. Don't look, janganlah macam, we call it live it with the Joneses, like, neighbor I dah beli kereta baru, I kena beli kereta baru. Neighbor I ada, rantai emas yang tebal-tebal, I kena beli yang rantai emas tebal-tebal. Very important to understand, kekayaan itu adalah pada diri sendiri. Tapi tunjuk ke orang, Because I will tell you this, what if this guy owner of MyWe tiada hutang because dia beli secara tunai, yang BMW ni ada 300,000 ke bank, hutang dia tu, hutang kereta. Hutang kereta 300,000. Jadi sekarang kalau saya beritahu kamu lah, saya beritahu kamu, kalau katakan kamu nak kahwin lah, all of you here katakan nak kahwin tu, saya kata, ini ada A, dia tak ada hutang langsung, ini adalah B, dia ada hutang ke bank 300,000. Siapa yang nak kahwin? You kata A lah, sebab tak ada hutang langsung kan? You see? So at the end of the day, cash is king. Yang penting sekali adalah, I'm not saying jangan beli BMW, belilah BMW, tak kisah. But what I'm trying to tell all of you, bila kamu tengok orang lain, jangan tengok kereta and wah jealous betul lah. Jangan macam tu. Kereta rumah besar, wah. Jangan macam tu. Yang penting sekali adalah kita mesti hidup setiap hari boleh tidur lena, dan kita macam tak ada hutang, tak payah risau, bank panggil tak payah risau, credit card company panggil tak payah risau. Very important. Jadi the first thing you must remember about kekayaan adalah itu adalah proses, bukan destinasi. Artinya saya dah ada BMW ni, saya dah kaya ni, bukan tak semestinya. Okay, nombor 2. Kekayaan adalah mengenai peningkatan nilai harta anda. Nilai harta anda means your nilai harta yang kamu miliki itu meningkat, baru kamu kaya. I give you example sekarang I know semua orang dah pandai lah, tapi I tanya saya, A ni dia tinggalkan rumah sederhana, sofa semua sederhana, fridge dia satu door fridge, one door fridge boleh nampak lah atas fridge tu boleh simpan barang-barang, boleh nampak. B pula tengok dia tengok dia punya sofa set lah, tengok dia punya plasma TV plastered on the wall lah, tengok dia punya lantern lah, wah keluarga kaya lah. Bukan tu, dia punya fridge tengok ada 3 pintu, kena pakai stool naik nak tengok atas tu Okay, you rasa siapa kaya? Of course by now you know everything I ask you ada trick kan? Of course now if I ask you siapa kaya, what do you tell me? You will say A kan? Well, very important for you to understand. Very important for you to understand. Because A probably beli semua tunai. Now, kalau dia beli tunai, kalau katakan dia kehilangan kerja, tak kisahlah. Because fridge tu milik dia, sofa dia milik dia, itu semua milik dia. Tapi katakan I beritahu you, B, dia beli semua kat Courts Memon atau Harvey Norman. Dia bayar ansuran kredit untuk 5-6 tahun. Kalau B, dah adalah fridge 3 pintu, ada TV lah, besar-besar, kondo lah, very good. Tetapi kalau katakan dia tak bayar untuk 1 tahun, kalau dia kehilangan kerja, dia tak bayar, what happens? Immediately, Courts Memon, Harvey Norman pergi tarik semua balik. Kan? Dia tak kata, dia ni manager, dia ni CEO, biarlah. Kalau kamu tak bayar kereta untuk 3 bulan, 6 bulan lah, 6 bulan tak bayar kereta. Ada tak bank kata, tak apalah dia ni kerani, tak payah. Janganlah tarik, kesian. Ataupun dia ini CEO, janganlah tarik, kesian nanti, jatuh air muka. Mana ada? Tak bayar, you are CEO ke, you are kerani ke, you are pegawai ke, tarik. Artinya, kita mesti always remember, harta kita ni mestilah meningkat. Artinya, hutang kita mestilah turun. Ini adalah definisi kedua kekayaan. Jadi, kalau bila ada 13 orang daripada kamu dan dengar saya kan, kalau until today you always thought, kalau kereta besar, kaya ni, kalau rumah besar kaya ni, kalau even orang pergi luar negeri, saya pergi holiday ke Krabi lah, saya pergi holiday ke Bali lah, tapi dia pakai credit card, apa kaya tu? So you must be always remember, bila you pakai duit diri sendiri pergi cuti, itu yang you boleh pergi cuti Malaysia, pergi cuti Langkawi, duit sendiri tak pakai kredit card apa-apa, itu adalah kaya compare to yang ambil RM10,000 dari kredit card pergi Bali. Itu duit bank, bukan duit you. Ketiga, ada 4 kebenaran. Ketiga adalah kekayaan adalah mengikut berapa lama anda boleh biaya
sara hidup jika tiada pekerjaan. Very important, Kamu semua, is everybody here working? Yes, please put yes kalau kamu ni seorang pekerja. You're working for somebody. Posiang say yes. What about the rest of you? Working, Airul working, Kavita working. You're working? Anybody else? What about the others? Has, Iskandar. Iskandar is self-employed. Okay. Anybody else? Working? Okay, working. Now, the reason I ask you this question, Zaidi kata kerja, okay. The reason I ask you is this, Iskandar, I know you're self-employed. Azrin said not anymore. Very important is this, Very important. Robert Kiyosaki, I don't know whether you heard of Robert Kiyosaki. Kalau tidak, boleh beli buku dibaca, Robert Kiyosaki ni dia kata satu cara nak kita ukur kekayaan seorang adalah jika kamu kehilangan pendapatan. Jika kamu kehilangan pendapatan ataupun kamu tak ada kerja sekarang, bagi mereka yang kerja-kerja lah, kamu tak ada kerja ataupun kamu kehilangan pendapatan. Iskandar katakanlah self-employed kan, tapi kalau tak ada pendapatan, berapa lama kamu boleh sara hidup kamu? Itu adalah satu tanda kekayaan. Jadi satu tanda kekayaan adalah kita mesti ada barang-barang yang kita miliki, harta kita meningkat, okay? Dan of course sekarang adalah kekayaan mengikut Islam. So according to Robert Kiyosaki, dia kata this is how you define wealth. Kalau katakan, how long will you survive you lose your job tomorrow? Kalau katakan tomorrow, I mean, please, I bukan doa lah. Katakanlah, your bad luck, you lose your job. Kalau you lose your job, dalam 1 bulan, you dah broke. Artinya, teruklah keadaan kamu. Kalau dalam 1-3 bulan kamu boleh survive, okay lah. Cukup makanlah, okay. Kalau 3-6 bulan boleh survive, kalau tak ada kerja, okay. Satisfactory. Kalau 6 bulan sampai 2 tahun anda boleh survive tanpa gaji, good. Artinya, your savings are good, your investment is good, very good. Kalau 2 hingga 5 tahun tak payah kerja, very wealthy. Kalau 5 tahun ke atas tak payah kerja langsung, ya ultra wealthy. Jadi saya dah bersara pada 20 tahun dulu, sampai sekarang dah tak kerja, artinya you know that I have created my financial wealth, tak payah kerja. Tapi bukan jutawan-jutawan tu. Ada cara dia. That is the point number 4 that I nak tunjuk kat you. Kenapa saya boleh bersara? Dalam umur 40 tahun, kenapa saya boleh bersara? Because bukan saya ada juta-juta ringgit. Because I kerja kat Bank Negara, dan become a CEO of my company, mana ada juta-juta. Tetapi saya ada nisbah kekayaan lebih dari 1. Ini adalah ramai tak faham. My experience is, saya pernah buat kursus ini dah 20 tahun ni. Ini adalah satu perkara ramai tak kenal. Bila I jumpa kawan saya, don't worry, I'll explain kejap ni apa ni nisbah kekayaan. Bila I jumpa kawan-kawan saya daripada Universiti Melaya yang belajar dengan I ni, I tak tanya apa kereta you ada. I tak tanya mana you tinggal. I tak tanya rumah kamu besar, tak besar, banglo, tak banglo, tak ada. I tak kata, pergi luar negeri ke mana you pergi tahu kita tanya. I always, kalau kita borak-borak tu, I kata, apakah nisbah kekayaan kamu? Dia kata, nisbah kekayaan. Bukan ramai tak tahu apa tu nisbah kekayaan. Jadi, kalau kamu nak belajar sesuatu, this is very important for you. Apa tu nisbah kekayaan? Nisbah kekayaan adalah kamu ada pendapatan pasif bulanan yang melebihi perbelanjaan bulanan. Now, tadi Kavita, Hairul, many of you say you masih kerja kan? Kalau you masih kerja, now I'm sure pendapatan tu bukan you overpaid kan? Ada tak gaji kamu terlalu tinggi? Oh my God, macam terlalu tinggi. Ada tak gaji terlalu tinggi? Tak ada kan? Tapi kenapa pula pergi kerja? The reason is because kita ada perbelanjaan bulanan. Jadi sebab kita semua kena kerja. Macam saya kena kerja ke Bank Negara, kena kerja because saya ada perbelanjaan bulanan. Saya ada isteri, saya ada 2 orang anak, saya ada ibu bapa, jadi saya ada perbelanjaan bulanan. Tetapi saya dapat bersara sebab saya juga cari pendapatan pasif. Pendapatan pasif could be daripada pelaburan, could be daripada business, could be daripada fixed deposit, could be many things. Today I show you, ada cara-cara kita boleh buat pendapatan pasif. Saya akan beritahu ya. Jadi bila saya pada umur 40 ni, ini adalah sebab saya boleh bersara. Perbelanjaan saya adalah RM8,000. 2 orang isteri pula. Isteri saya 2 orang anak. Saya tinggal di Kuala Lumpur, jadi perbelanjaan saya adalah RM8,000. Ada kereta, ada rumah kan. Tetapi masa umur 40 tahun, because saya dah mula 30 tahun, 33 tahun tu saya dah mula cari untuk pendapatan, untuk cari pendapatan pasif. Okay, saya dah mula melabur, saya dah mula cari bisnes, saya buat insurance, saya buat MLM, saya buat unit trust, saya buat banyak bisnes saya buat. Sebab saya nak cari passive income ya.
Bila pendapatan saya melebihi RM10,000, saya tak payah pergi kerja. Saya bersara lah. Jadi umur 40 tu saya dapat bersara sebab my passive income. Passive income macam sewa rumah. Kalau dah beli rumah, letak sewa dapat RM2,000, itu passive income tu. Kalau ada simpanan tetap, dapat riba, itu adalah passive income tu. Kalau ada ASB ke whatever you can make money, itu adalah passive income tu. Okay, business pun ada passive income kan? Ini adalah yang penting sekali. Kalau nisbah kekayaan kamu dah lebih 1, kamu adalah kaya. Okay? So this is what you say. You become financially free when your passive income exceed your expenses according to T. Harv Eker. Very important for you to understand. Apa ni? Jadi apa yang the most important you learn? You learn today about passive income. Kan? Semua tulis itu. Passive income, passive income, passive income. Tulis. So I know that you faham. Very important today you learn that kamu boleh bersara kalau passive income kamu adalah lebih daripada perbelanjaan. Passive income, very important. It is called wealth ratio in English atau nisbah kekayaan. Come on, tulis passive income. Jadi kamu kerja, please work. Ada pension ke, government ke, don't worry. Somebody may Iskandar say self-employed, please work. You do what you like, no problem. Tapi cari passive income. Okay? Kalau tak tahu macam mana, nanti I akan tunjuk aja. Lepas tu you boleh contact saya, keep in touch with me. I'm a coach, I can coach you. Okay? I bukan mahal macam Azizan Osman semua lah, don't worry about it lah. I boleh tunjuk aja as elder brother lah. I can actually give you free advice as well. Don't worry about it. Tapi you must decide that you need passive income. Now before I teach you about passive income, I want to tell you 5 kesilapan biasa dalam pengurusan kewangan. 5 kesilapan. 1, lambat bermula. What does it mean? Today I dah beritahu you kan? Tapi you tunggu lagi. Tunggulah dulu. Janganlah berubah. Janganlah. Biar. Lepas ni, I akan beritahu 5 tabiat yang akan ikut. Many of you, nantilah dulu. Nantilah. Bila gaji meningkat, nantilah. Kalau ada pendapatan, nantilah. Kalau ada promotion, barulah. Sekarang tak ada duit. Jadi, lambat bermula. Biasa macam ni lah. Orang dah graduate, katalah ambil insurans ke, buat saving, tak naklah. Baru keluar kerja, dapat gaji, enjoy. Nantilah bila dah kahwin baru jimat. Bila dah kahwin tu tak boleh enjoy lagi sebab ada anak, ada isteri, tanggungan lebih kan. Jadi jangan lambat bermula. Second, tak ada visi kewangan, tak ada berbudget. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hari-hari, tahun-tahun, berpuluhan tahun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tiada visi Nombor 3, tiada rekod kewangan. Dia duit keluar, dia masuk. Duit masuk, duit keluar. Itu je. Dia tak ada rekod langsung. Saya dah kata tadi kan. Orang yang tak rekod duit kewangan dia tu adalah macam kera diberi bunga. Because dia tak tahu macam mana kan. Sebab itu Tuhan tak beri rezeki. Tuhan tak akan beri kamu duit kalau kamu tak menjaga. Ini adalah dalam semua religion. Whether you are Muslim ke, whether you are a Christian ke, whether you are a Hindu ke, whether you are a Buddhist ke, let me tell you today. Tuhan akan beri kamu banyak duit. Hasil tu banyak, pahala tu bagus. Tapi kamu mesti ada rekod kewangan. Very, very important. You start first. Then God say, I'll give you. I'll tell you what to do. Hutang mahal. Hutang mahal, biasanya kredit card senang dapat kan? Pergi mana-mana shopping pasar raya, you dapat kredit card senang. Pinjaman peribadi senang. Pergilah berayar, senang dapat peribadi. You ada gaji, payslip, dapat pinjaman peribadi. Tapi dua-dua, pinjaman peribadi, kredit card, mahal. Hutang yang murah sekali adalah hutang rumah. Yang kedua adalah hutang kereta. Kredit card, pinjaman peribadi, cutthroat. Dia adalah secara kiraan bulanan. Kalau ada credit card, kalau ada pinjaman peribadi, I am telling you today, you are in trouble kalau you tak disiplin. Nombor 5. Ini adalah kesilapan orang buat. Kesilapan biasa. And nombor 5 adalah ikut pendapat orang ramai bila membuat keputusan kewangan. Kalau kamu nak betul-betul berjaya dalam kawasan, tanyalah saya. Pergilah my YouTube channel, Kartikeya Susilo. Ada banyak video ini free video. Ataupun pergilah dengar Azizan Osman punya video, all free video. Pergilah tengok, ada banyak guru-guru, ada banyak cikgu yang pasal perkawanan. Pergi dengar. Jangan dengar cerita kawan kamu. Janganlah duduk pagi-pagi dengan discuss dengan kawan kamu yang kerja dengan you, dengan makan breakfast. Dia kata beli emas, beli timah, beli rumah, beli. Janganlah beli saham. Dia kaya ke? Dia ni kaya ke? Tapi you nak dengar cakap dia pun tak apa. So ramai orang miskin sebab dia dengar. Saya kerja kat Bank Negara dulu. Saya kerja Bank Negara kan. Saya dengar orang-orang Bank Negara cakap. Saya sendiri ada 5 kredit card. Ni adalah dah 30 tahun lebih lah. Saya ada 5 kredit card. 4 dah ada legal notice dah. Macam tu masalah kewangan saya. Sebab tu saya menguruskan kewangan untuk keluar dan bersara.
dalam bila 40 tahun. So very important, jangan ikut pendapat orang ramai. Ikut mentor. Saya seorang mentor. You can always WhatsApp me. Kalau nak buat sesuatu, you WhatsApp me. Say, Mr. Karti, can I ask you? Can I do this? Can I do that? I will give you free advice. Sebagai seorang, like I said, like your elder brother, I will give you advice. Tapi yang penting sekali, you nak dengar kawan-kawan tu, jangan ikut trend. Jangan ikut trend. Oh, trend macam ni, Abila. Trend macam Abila. Jangan ikut macam tu. Itu adalah very dangerous. Jadi, bila dah dengar tu 5 kesilapan, okay, apakah 5 tabiat kewangan yang positif anda kira? Okay, this is very important. Kalau setakat sekarang, anda tak tulis apa-apa nota, ataupun tak ambil screenshot, ambil screenshot, atau tuliskan nota untuk 5 tabiat ni, dari selepas ni, ikut 5 tabiat ni. Kalau ikut 5 tabiat ni, insyaAllah, you will do very successful. You become very, very successful. I'm telling you today, God willing, you become very successful. Manjada wajada. You have to do this in order to become successful, right? So you kena buat 5 tabiat kewangan positif ni. Nombor 1, dari hari ini, mula rekod perbelanjaan setiap hari. Okay, very important. Very, very important. Okay, dari hari ini, okay, rekod at least buat 3 bulan lah. You boleh ambil buku ini, buku 35 tu, buku 35 kenalkan buku kecil yang kita boleh, you boleh ambil buku tu untuk 3 bulan. Tak payah untuk for the rest of your life. Dalam 3 bulan ni kamu rekodkan. Kamu rekodkan semua perbelanjaan kamu setiap hari. Jangan tunggu sampai 1 hari bulan Jun. Start today. 24, 25 hari start today. Jangan tunggu. Orang nak kuruskan badan macam mana kan? Kalau I pergi gym hari ni susah nak ukur lah, kuruskan tak kurus. Nantilah tunggu 1 Jun. Macam tu dah dia tu. Jangan start hari ni, ambil buku nota, tulis, ataupun you can download app dalam telefon kamu, download the app, and then kat tu you boleh record. Okay. Now let me tell you what will happen if you do. Kalau you record perbelanjaan bulanan, 3 perkara akan jadi. A, kamu akan dapat tahu bahagian mana dalam hidup kamu perbelanjaan terlalu tinggi. Misalnya, kita selalu makan luar, kos petrol tinggi, jadi baiklah LRT, ambillah MRT, ataupun macam tu. Selalu ambil Grab food, mahal lah tu. Jadi bila kamu rekod perbelanjaan anda, kamu akan dapat tahu di manakah perbelanjaan kamu terlalu tinggi. Kadang-kadang kamu belanja kawan, itulah perbelanjaan kamu yang terlalu tinggi. Satu, B, bila kamu dah tahu, bila dah rekod 3 bulan tu, kamu akan sekarang boleh budget untuk bulan depan. Kamu akan, oh my God, saya belanja macam ni banyak. Oh, petrol lebih tinggi lah. Alah, merokok terus-terus. Dah lah nak mati, merokok pula lagi tu. So, now you say, okay, bulan depan, ini macam ni aje lah. Okay, saya akan belakang, macam ni aja untuk keluar makan. Saya akan belakang, macam ni aja. Jadi, kamu boleh mula budget. Dan ketiga, bila kamu rekod perbelanjaan kamu, sekarang kamu dah mula meneliti perbelanjaan kamu kan? Sekarang rezeki datang. Tuhan akan beri kamu duit. Saya janji sekarang, dalam 3 bulan ni, kalau kamu betul-betul buat rekod, I will tell you today, kamu akan dapat durian runtuh. Kamu akan dapat duit. Because Tuhan akan tengok and say, oh, kamu ni bukan macam-macam kera diberi bunga kan? Jadi dia tahu kamu ni pandai, kamu ni manusia baik, kamu ni berekod. Jadi dia akan beri kamu rezeki. Okay? Nombor 2. Okay? Sediakan bajet bulanan. Jadi bila dah rekod tu, you dah tahu, sekarang sediakan. Bila gaji masuk, okay, you sediakan. Nanti akan beritahu atau cara macam mana nak allocate dia belanja, tapi you kena buat bajet lah. Berapa banyak kalau keluar makan tu, okay, berapa hari semacam saya dulu tu, I kerja Kabinet Negara masa tu kan. Saya macam I tell my wife, okay, dalam 1 minggu ni 1 hari kita keluar makan bersama. Maybe 1 minggu sekali kita pergi tengok wayang gambar, kan? But other days duduk kat rumah, makan kat rumah. Macam tu je lah. You understand or not? So you adalah budget bulanan ya. Number 3. Bila membuat pinjaman, whatever pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman whatever lah, even if you take personal loan atau whatever, cuba habiskan hutang kamu secepat mungkin. Janganlah pergi nak beli kereta, and then penjual kereta tu, jurujual kereta tu kata, oh, you can buy this car for 9 years and pay for so much. And you kata, 9 tahun je. Boleh tak saya bayar 11 tahun? Nak bayar 15 tahun boleh ke? You nak pergi beli rumah. Dia kata, rumah ni boleh bayar untuk 20 tahun. 20 tahun ke? Boleh tak saya bayar untuk 30 tahun? Jadi what you're doing is, you nak melambatkan, nak selesaikan hutang. Jadi ansuran kami rendah. Ansuran kamu kalau rendah tu, faedah yang kamu bayar tinggi. Saya macam ni, kalau nak beli kereta, jurujual kereta,
This car, you can settle in 5 years, Mr. Kati. 5 years is, I said, no, I want to settle in 3 years. Boleh tak? Jadi mula-mula tu, bila bayar tu tinggi, memang susah lah, memang susah. Tetapi bila dah biasa tu, biasalah. Jadi very important, whenever you go buy kereta, rumah, apa, jangan, berapa tahun saya boleh bayar? 9 tahun, oh bagus. Berapa tahun saya beli rumah? 25 tahun, 30 tahun, oh lagi bagus. Jangan bawa macam tu, Okay. Very important, number 4. Okay, I'm going to put back. Yang belum ambil gambar tu, ambil gambar. Inilah 3 tabiat yang pertama. Tolong ambil gambar, take a screenshot. Okay, take a screenshot. Okay, number 4 is very, very important. I'm going to show number 4 sekarang. Tabiat keempat. Tabiat keempat, very important, adalah setiap bulan, bila ada pendapatan kamu, kalau boleh, peruntukan macam ini. Ini adalah peruntukan macam ni. Jadi bila ada gaji katakan RM5,000. Katakanlah gaji RM5,000. Kalau boleh 60%, iaitu RM3,000 adalah untuk perbelanjaan keperluan anda. Untuk makanan, untuk elektrik, untuk rumah, semua tu. 10% put aside untuk cuti dan enjoy. Jadi kita ada duit. Nak pergi tengok wayang gambar ke, nak keluar makan ke, nak pergi cuti-cuti ke, anda cuti and enjoy. 10% letak untuk pelaburan. Apa nak buat pelaburan? You can ask me for advice, I can tell you. Ataupun you boleh baca-bacalah buku-buku mana-mana you tahu. And 10% adalah untuk pembangunan diri atau belanja kecemasan. Always keep, simpanan lah. You keep for emergency, whatever, 10%. And 10% adalah tabungan amal jariah. Now, saya sarankan 60%, 10%. Tetapi katakan, kalau gaji kamu RM5,000, and kamu perbelanjaan kamu adalah terlalu tinggi sebab ada 3 4 jadi kenalah belanja sampai RM4,000 sebulan. Then never mind, then you 8% you buat untuk perbelanjaan keperluan, tetapi mesti ada bahagian untuk 5% untuk cuti dan enjoy, 5% untuk pelaburan, 5% untuk simpanan, dan 5% untuk tabungan amal jariah. Mesti ada. Mesti ada. Very important, mesti ada. I tell you something, kalau katakan RM5,000 salary, kalau katakan 10% adalah RM500, you simpan. Kalau you simpan RM500, 6 bulan, dah RM3,000. RM3,000 bolehlah pergi cuti dengan keluarga. RM3,000 bolehlah beli emas. RM3,000 dalam simpanan tu, emergency very good. RM3,000 bolehlah banyak sedekah, kan? Banyak rezeki kita, kan? Tapi kena buat, janganlah selalu macam we call it dalam swimming pool tu, above water, under water, above water, macam sesak nafas selalu dalam swimming pool, kan? Jangan macam tu. Tolong uruskan kewangan kamu, very, very important. Bagus tak ni? Kalau kata yang ni peruntukan macam ni bagus tu, tulis bagus. Okay? Anybody? You write this idea? Anyone? Baik, tak ada orang pula? Okay, ada, Okay, any soalan tak? Do you have any questions on this so far? And the last one, I put the last one first. Kalau ada soalan, tanya soalan, And the last one is starting today, buka minda, cari pendapatan lain. Carilah, kalau boleh beli satu apartmen yang kecil buat untuk saver. Kalau boleh buat pelaburan, belilah emas sikit. Kalau boleh buatlah pelaburan dekat ASB, ASN, mana-mana dapatlah duit sikit. Mesti membina pelbagai peluangan pendapatan pasif. Very, very important. Kalau minda kita tak buka, minda kita hari-hari kerja, you'll never get anything else. Tapi bila minda kita buka sikit, barulah pendapatan datang, kan? Okay. Any questions? Saya beri see whether any question, then I continue, ya. Kalau yang nak dengar saya lagi sekali, I'll speak in English on Tuesday. Same topic, everything sama. Saya tak beri lain. Yang apa yang beritahu hari ini aja, saya akan beritahu hari Tuesday. Anda boleh datang lagi sekali dengar, ya. Okay, alright. Let me continue kalau tak ada soalan, Okay, jadi I'm going to finish off the talk. I think I've got another 20 minutes. Oh, another 10 minutes lah. Kalau boleh, ambil 10 minutes. We started at 8:35 kan? Okay. Kebebasan kewangan. I mean, macam mana kita mencapai kebebasan kewangan? When I say kebebasan kewangan adalah keupayaan seseorang itu bersara bila-bila masa. Bagus kan kalau boleh bersara? Bagus tak? Bagus tak? Tulis, bagus tak? Kalau you boleh bersara bila-bila masa. Yes. Put yes. Kalau you boleh bersara bila-bila masa. You don't need to worry, tak ada payah risau. You just go and tell your boss. Boss panggil you, nak marah you, kata boss, sorry I sack you. I tak nak kerja di sini lah, bagus. I tak nak lah. Kerja you bayar pun sikit je. Hanis, bagus. Mesti ada impian dulu, Hanis. Mesti ada impian dulu. Bila ada impian, baru kita boleh mula. Tapi mesti ada lah impian. Janganlah risau-risau. Tak tahu apa nak buat. I dah beritahu tu dia cara dia tu.
Tapi kena start ya. Pesara bila masa nombor 2, kehidupan impian anda. Kereta besar, rumah besar, whatever, doesn't matter. Tapi pergi luar negeri, cuti-cuti, itu adalah kebebasan baru dari kebebasan kewangan. And of course, ada masa, ada kekayangan, ada kesihatan. Ada kesihatan. Artinya, kamu ni tak ada stres lah. Sekarang kenapa ada orang kanser? Kenapa orang sakit-sakit? Sebab stres lah tu. Kenapa stres? Masalah kewangan. Masalah keluarga tu lain lah. Suami isteri punya, before you get married, love story, now is true story, itu lain cerita lah. Tapi, masalah kesihatan yang ramai dimiliki sekarang adalah disebabkan oleh stres kewangan. Memang stres kewangan. Jadi, you need to remember, need to do something about it. Ya? Okay. 3 langkah untuk mencapai kebebasan kewangan. 3 langkah. Nombor 1, anda mesti ambil kertas 1, duduk dan tuliskan apa-apa harta yang kamu miliki, apa-apa hutang yang kamu ada. Okay? Harta tu tulislah, ada kereta, ada rumah. Don't worry about the hutang pada. Ada kereta RM20,000, ada rumah, nilai pasaran. Saya ada emas, saya ada simpanan, saya ada shares, itu adalah harta. Dan sebelah tepi ni kata A4. Satu side you tulis harta, satu side you put there apa adalah hutang kamu. Hutang bank berapa untuk kereta, hutang untuk rumah berapa, hutang along berapa, hutang mak mertua berapa, hutang-hutang tu you tulislah. Ada hutang kawan tu berapa. Very important is bila you campurkan aset kamu tolak dengan hutang kamu, jumlah dia mesti lebih besar lah. Kalau hutang kamu lebih besar, nilai harta kecil, artinya kamu adalah dalam masa kewangan. Jadi objektif kamu adalah untuk sekarang selesaikan hutang tu. Okay, kalau nak bayar untuk kereta tu, kalau dapat bonus tu, bayar bukan untuk 1 bulan. Biasa bayar kereta 1 bulan kan, bila dapat bonus tu bayar untuk 2-3 bulan habis. Faham tak? Bayar untuk rumah. Kalau ada bonus datang, bila ada bonus, hutang yang pertama sekali kita kena selesaikan. Anybody can tell me? Bila ada pendapatan, kalau dapat bonus ke, rezeki, ada pendapatan baru kan, hutang apa yang kita kena selesaikan dulu? Anybody knows? Yes, Posiang, very good. Credit card, betul? Credit card. Credit card dan bukan Anis, bukan hutang kereta. Credit card dengan personal loan dulu. Ini yang kena habiskan dulu. Bukan hutang kereta. Hutang kereta murah compared to, faedah dia murah compared to personal loan and credit card. Kalau boleh, bila dapat duit, selesaikan credit card, selesaikan personal loan dulu. Mungkin credit card you bayar selalu, itu problem. Tapi personal loan selesaikan dulu. Hutang kereta is okay. Because hutang kereta tu, as long as you can pay bulanan, no problem. Tapi credit card dengan peribadi tu very dangerous. Because hutang dia. Kalau you kira, kalau beli kereta, jumlah you bayar, you campurkan apa yang you bayar tu, you tengok dia punya faedah tu not so much. You ambil personal loan, you ambil tengok berapa you bayar, mesti melambung tinggi. So, cuba habiskan tu. Okay? Harus buat simpanan bulanan untuk duit pelaburan. Jadi, very important. 3 langkah untuk mencapai kebebasan kewangan. 1, kira, ambil kertas A4, tulis-tulis, kira. Nombor 2, mesti simpan duit untuk pelaburan. Very, very important. Ramai kata, kalau boleh anda beli rumah, kalau boleh anda beli emas, kalau anda beli saham, nak buat pelaburan, tapi tak ada duit. Jadi very, very, very important is based on what I told you just now. 10% put it aside for untuk pelaburan kan. So simpan, beli emas. Simpan, beli rumah. Simpan, and then when you do that, you become successful. And number 3, kalau boleh, fokus untuk mendapat pendapatan pasif supaya nisbah kekayaan anda meningkat. Fokus untuk pendapatan pasif. So I'm going to now share with you. Okay, ambil gambar. Those who want to take a screenshot. Okay, alright. So siapa dapat passive income? Okay, according to Robert Kiyosaki, dia ada tulis buku, dia kata cash flow quadrant. Dia kata 4 kuadran sumber pendapatan. Okay, employee, ramai daripada kamu adalah employee ataupun self-employed. Kamu semua ni dapat active income. Ongoing income is passive income. Jadi kalau nak passive income ni, mesti ada business ataupun mestilah seorang pelabur. Now, ramai tak boleh jadi pelabur. Kenapa? Because mesti ada duit. Jadi kadang-kala daripada sini kamu mungkin kena pergi bisnes dulu, lepas tu jadi investor. Saya kerja kat Bank Negara dulu.
Tapi bila dah dengar ni, saya nak pergi ke peta hijau ni, bukan peta biru ni tak bagus, bukan ini active income. Saya nak meningkatkan nisbah kekayaan saya, jadi saya nak pergi ke peta hijau. Tapi saya yang tahu, oh okey lah saya buat. Self-employed lain daripada business owner. Self-employed lain daripada business owner. Business owner ni adalah memang dia ada banyak business and dia dapat duit daripada business itu. Self-employed ni, kamu kena kerja. Kalau you are a doctor, kena pergi klinik. Kalau you are accountant, kena pergi office. Kalau you are lawyer, kena pergi office. Kalau ada kedai runcit, kamu kena buka kedai runcit. Kalau ada kedai makanan, kamu kena buka. Self-employed ni bukan senang. Yang I'm talking about business owner, bukan self-employed. Itu lain tu. So then go business owner. Or you can go straight to business owner, go, but lepas tu baru masuk investment. Jadi, B dengan I quadrant, baca, please, today only 1 hour, I cannot share a lot of things. Go and read up the book and find out, Go and read out the book and find out, I'm going to share with you about this. Pendapatan aktif, the problem is pendapatan aktif adalah makan gaji, and the problem is gaji kita selalu tak melebihi jangkaan kita. This is the problem. This is the major problem, Makan gaji, pendapatan aktif, selalu gaji tak cukup. Because inflasi, Aida beritahu tadi kan, gaji meningkat 40%, inflasi meningkat 100, 200, 300%. Macam mana cukup? Tak cukup, lagi satu perkara, bisnes persendirian pun tak bagus. Because kalau bisnes persendirian, kalau kita buang masa, kalau kita ambil masa yang lebih, duit meningkat. Tapi kalau ambil masa yang lama, kita tak ada masa untuk keluarga, tak ada masa untuk cuti dan sebagainya. Okay? Lagi satu perkara, according to research, 87% semua bisnes persendirian akan bankrupt dalam 3 tahun. Restoran bankrupt, pasaraya bankrupt, klinik ramai. Many of you don't know this. You tengoklah tempat tinggal kamu. You look around and see 87% of all business will go back. Bukan pasal COVID now. Even before COVID, you always tengok restoran buka dalam 3 tahun dah tutup dah. Kedai buka 3 tahun dah tutup dah. Ramai 87%. Jadi kalau kamu keluarkan duit nak masuk dalam bisnes itu, kena betul-betul jaga, Because first you need to have modal. Number 2, you mesti ada pengalaman. Kalau dua ni tak ada, ramai orang buka kedai makan. Bukan semua boleh berjaya. So very important that you cannot do that, So now I want to tell you 3 cara nak dapat pendapatan pasif. 3 cara, 3 cara. Pendapatan pasif, Satu, like I said, many of these are in my YouTube video. And then you can go and watch my video. I will give penerangan yang lebih lanjut. Ataupun I do talks. Every week I do talks about how to make my money. If you need, you tell Miss Lenny. She will tell you whenever I'm doing a talk, you boleh datang. Free talk. All my talks are free. Sometimes I do financial talk. I charge 99 ringgit. Miss Lenny will tell you. You can also come for my talk. Mengikut kemahiran dan kreativiti. Jadi cara pertama untuk mendapat passive income adalah macam orang yang dapat buat TikTok dengan YouTube. You tahu kan, ada banyak influencer sekarang dekat TikTok kan, dia banyak duit dia tu. Dia nyanyi lagu lah, dia buat menari lah, dia buat lawak jenaka lah, either positive or negative, wah dia become sensational. Itu adalah passive income, tapi mesti ada kemahiran lah atau creativity. Kita kalau dah kecil-kecil lagi, ayah kamu ketuk kepala, otak dah setengah dah mati dah tu, then no use lah. Atau tulis buku. So I make money on YouTube because ada banyak video YouTube. I also ada tulis buku e-book, so I also make money from e-book. Artis, okay, ini mesti ada kemahiran lah. Saya memang bukan artis lah. Mungkin kamu boleh nyanyi lagu apa, atau berlakon. Ataupun maybe pencipta. Ciptalah barangan-barangan yang, yang boleh dijual. Maybe you boleh buat inovasi. I don't know. Nombor 2 adalah mengikut modal. Pendapatan pasif yang kedua adalah mengikut modal. Modal means macam kita buat pelaburan lah. Beli saham, beli pelaburan dalam dana, 100,000, 200,000, dapatlah untung kan. Ataupun franchise. Beli secret recipe 1 juta ringgit. Beli Starbucks 2 juta ringgit. Tapi mana ada duit? Kan? Itu yang problem dia tu. Mana ada duit? Simpanan tetap. You put in fixed deposit, you dapat duit. Tapi I want to tell you the problem. Kalau you nak RM10,000 setiap bulan dari simpanan tetap, you mesti ada 4.8 juta ringgit di bank. I repeat, kalau nak RM10,000 setiap bulan, you mesti ada. Jadi, why I'm telling you this? Because bila I keluar daripada bank negara, and I nak cari bisnes, ini yang problem saya. Problem saya adalah saya bukan ada kemahiran kreatif. Saya daripada keluarga miskin, penari getah, I didn't have that. Okay? Then I didn't have modal. Nak beli harta benda ke simpan tetap, I didn't have. Jadi I buat yang ketiga. These are all just saranan saya, my recommendation. Mengikut modal yang rendah tetapi
besar. For example, bisnes jualan langsung atau network marketing. Ramai orang tell me, oh tanyalah buat jualan langsung. But actually, you also tahu ramai buat jualan langsung atau network marketing kan? Kenapa dia buat direct selling? Sebab dia murah. Dia kena usaha sendiri. Dia halal. Banyak bisnes yang halal kan? Jadi you boleh buat satu. I've done network marketing business, insurance business. Saya pernah join Great Eastern Life, buat bersungguh-sungguh. Because it's also give you passive income. Because kalau ada banyak agent anda, you make passive income. Kalau you buat network marketing, ada banyak agent kamu, you buat network marketing. Ataupun business, unit trust, mutual fund, sama lah juga. Investing mesti ada modal. Tapi you boleh buat business. You boleh cari agent, lepas tu you cari ada agent, you boleh buat business. Boleh juga. Ataupun online, pasaran rangkaian. Kalau network marketing kan, you boleh buat online business. I am a coach for online business. Okay? Jadi after this I will tell you that I do coaching for online. Jadi kalau sesiapa daripada kamu would be interested to do make money online tu, nanti beritahu Miss Lenny ya. Nanti ada borang penilaian, you isikan borang penilaian, you can put there coaching program, you put tick itu coaching pribadi. Miss Lenny will give me your number, I'll contact you. Then you boleh datang dengar, and then you can join my business online. Boleh juga. I can teach you how to do online. Free coaching. Free coaching. Because when you decide to do business online with me, I also make money, but I will give you free coaching. So you can do that. Okay? Now, I want to finish off by giving you 3 minda orang yang kaya. I want to finish off with that. Give me another 5 minutes. 3 minda orang kaya. 3 minda orang kaya. Okay? 1. Orang kaya fokus pada peluang atau rezeki, tapi orang miskin fokus pada masalah atau kesusahan. I give you an example. Today I told you, I am Dr. Karti. I bersara pada umur 40 tahun, sekarang dah 60 tahun. Saya nisbah kekayaan saya lebih. Saya kata, saya pernah buat insurans, saya pernah buat direct selling, now I'm doing online marketing kan. Orang yang kaya dia tengok, ini peluang baik ini. Mr. Karti nak coaching ni, I nak join ni. Tapi orang yang miskin, alah susah lah. Kena keluar cari orang lah. Kena pergi jual barang lah. Ya, this is the problem. Because orang yang miskin tu selalu tengok masak. Tapi di rumah buat apa? Tengok televisyen. Untuk apa? Jadi kalau dah menjada wajada kan? Jadi you kena kerja sungguh-sungguh untuk dapat pendapatan. Menjada wajada basically means if you work hard, you'll get money. You kena ada duit halal tu. So orang kaya ni, they always look at rezeki. Bila rezeki datang, jangan tolak. Janganlah tengok masalah aja. Faham tak? Okay, number 2. Orang kaya menghormati orang yang berjaya. Tapi orang miskin benci dan dengki. You see, bila katakanlah kamu bawa kancil. Katakanlah kamu ni bawa kancil. Bawa kancil. Kamu dah bawa kancil tu, kamu nampak BMW. You kena tengok BMW tu. Bagus. Satu hari nanti saya nak miliki BMW tu. Itu adalah minda anda hormati dan anda jadi kaya. Tapi ramai daripada kamu bawa kancil. You tengok BMW lalu, you kata, tak guna. Mesti ambil rasuah ni. Mesti, dia cara chip dia. Ataupun dia kata, satu kali cala dah RM10,000. Satu tayar dah RM1,000. Tanahlah beli, you pergi lalu banglo. You kena nampak banglo, you nak tengok, nanti satu hari beli banglo ni, bagus kan, ada swimming pool. Macam tu lah cara fikir tu, hormati. Berbangga, mereka dah kaya, satu hari kamu akan kaya. Tapi kalau kamu tengok rumah besar, untuk apa rumah besar? Pencuri boleh masuk, electricity mahal, mesti ada 5 pekerja, orang gaji, mahal. Jadi, very important minda kamu adalah, jangan dengki, jangan benci. Kalau kamu dah tolak kereta besar, sebab kamu dengki, tolak rumah besar kerana dengki, kamu tolak orang yang kaya kerana dengki, kamu tak boleh berjaya. Because minda kamu rasa, jadi memang kamu tak nak kaya. Kamu tak nak BMW, kamu tak nak rumah besar. And this is the secret, kenapa ramai orang miskin masih miskin. Dengki. PhD. Perasaan hasad dengki. Perasaan hasad dengki itu dalam Quran, dalam Bhagavad Gita, dalam Bible, semua ditulis. One of the biggest problem with people adalah perasaan hasad dengki. Dengki itu tak guna. Dia akan block. Dengki itu akan block your rezeki. Pahala. Last one. Orang kaya nak selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan, tetapi orang miskin berlagak seperti mereka sudah tahu semua tentang segala perkara atau bisnes dan cara nak kaya. Like for example, I do my talk like this kan, free talk kan. Maybe Miss Lenny invited people, tak nak lah. Apa nak belajar tu Mr. Karti kata, tak nak lah belajar. Dr. Karti dah kaya lah. Apa nak belajar? Because orang miskin tu macam tu.
nak baca buku tanah. Macam katakanlah, I kata, you dengar Azizan Osman, Dr. Azizan Osman, very good. I pergi dengar Dr. Azizan Osman. I tak bayar. I'm a consultant. I don't need to go and pay him. Bayar 5,000, 10,000, 70,000. Tapi dia ada banyak free video on YouTube, Dr. Azizan Osman. T. Harv Eker, Robert Kiyosaki. I pergi dengar. I pergi dengar, teliti, ambil point-point. Tapi the problem is, ramai orang miskin adalah mereka akan tengok, saya tahulah. Macam I call you, Iskandar, saya ada bisnes. Saya tahu semua bisnes lah. I call Mas, ni nak buat bisnes ke? Oh, no lah. Then, I kata, Posiang, beli buku ni baca. Apa buku nak ajar? Malah nak baca lah. This is the problem. Orang kaya ni, dia nak mempertingkatkan. Jadi, saya nak beritahu kamu semua yang hadir hari ini, ada 4 orang, Tania, sebab kamu mengambil masa duduk dengar dengan saya untuk 1 jam ni because kamu nak dapat pengetahuan tu. Itu adalah sangat penting because bila kamu mula untuk belajar, Tuhan akan beri kamu banyak rezeki, banyak pahala. Tapi kamu kena nak belajar. Sebab ramai saya tahu, dia ingat dia tahu semua. Okay? Alright? Okay, that's it. Any questions? Okay, dah sampai masa lah. Actually, dah 1 jam dah. Okay, lebih dah. Any questions, anybody? Anybody suka tak? Okay, then Miss Lenny has put in the evaluation form. Anda kena isikan evaluation form supaya kamu dapat e-certificate. Okay, e-certificate. Kalau tak ada apa-apa soalan, tell me what do you think about the training so far. Ada tak kamu belajar sesuatu hari ini? Kalau bagus, tulis 888 atau tulis any comment. Zuhairi, you're most welcome, Zuhairi. Okay, kalau boleh datang hari Selasa, Zuhairi, register, come again. Whatever I taught today, I'll talk again on Tuesday. Jadi fahaman kamu lebih bagus lah, 2 kali attend kan? Kalau boleh tolong register. Okay, okay. So please fill out the evaluation form and then in the chat box put there 888 kalau kamu happy dengan today's program. Can you do that? 888, very good. Kavita, come on Tuesday. Posiang, come on Tuesday. Me, kalau boleh datang on Tuesday, ya. And like I said, indicate if you are interested to come for any of my programs, okay? And learn again, okay? Learn again. Come. Learning is very powerful. You stay with me, you learn as I do my training, you become very successful. Yeah, please, Hairul. Please. You nak tanya. Okay, wait. I unmute, Kejap, Hairul. Sorry, I muted all of you. Oops, sorry. Okay, all of you can unmute, Kejap. Yeah, okay, you can unmute now, Hairul, and ask question. Okay, selamat malam, Mr. Karti. Selamat malam. Selamat malam semua. So, saya ada satu soalan. Yes, please. Macam ni, ada tak tips atau cara untuk lebih agresif untuk buang sifat bertangguh dan lebih berdisiplin dalam bidang kewangan ni? Okay, very good question, Hairul. Okay, first of all, Hairul, you attended my Law of Attraction talk hari itu kan? Yeah. Okay, so kalau kita ni ada tabiat tangguhkan sesuatu lah, tak nak buat kerja, tak tangguh, nantilah dulu kan, itu adalah sebab minda kita dah biasa macam tu. Kita buat procrastination lah. Jadi yang itu adalah first of all, macam hari ni you dah belajar kan, tapi kalau you nak buat tu, nanti dulu lah. This is perkara minda. Jadi remember I told you hari itu, Hairul, you kena tulis, I am so happy and grateful that I do, for example, I dah beritahu today, you kena buat 5 tabiat tu kan. So you put there, you write down every day, 16 kali you play, I'm so happy and grateful, I follow all the 5 steps that Mr. Karti taught in my training. I'm so happy that I am following all the 5 steps Mr. Karti. Kalau you dah tulis itu, then you realize that your minda mula berubah. Macam katakan kita nak kuruskan badan, if you write every day, I'm so happy and grateful, I'm slim, trim and healthy, automatically bila kita makan sikit aja kenyang. Bila kita nak makan banyak pun, otak kita kata, janganlah makan banyak, kan you nak kurus. Jadi, tangguh tu, bila nak tangguh tu, basically adalah problem minda. Jadi, you have to use law of attraction in order to tukar tu. Very important. Okay? Very, very important. And then, bila, your first question is, macam mana nak ubah tabiat tangguh tu kan? So, another way to ubah tabiat tangguh tu, start today. Macam saya dah katakan, Hairul, start today. Jadi, katakan saya kata, ambil buku 35, tuliskan daripada hari ni, kalau okeylah besok,
you tuliskan perbelanjaan kamu kan start today. Bila you ambil buku 35, you simpan kat pocket, you start writing every day. Bila you buat 21 hari itu, you become tabiat. You become something you cannot change. Macam saya kata, kalau you bangun every day pukul 6 pagi, okay? Pada hari ke-22 kalau nak tidur susah, 6 pagi mesti bangun because dah tabiat. Bila kita mula berpuasa kan Hairul, remember nak mula-mula nak puasa tu bukan senang. Tetapi bila dah 2-3 minggu dah puasa tu, lepas tu senang aja. Ganti puasa ganti tu lepas raya tu senang aja. Because dah biasa. Jadi yang tangguh-tangguh ni ada satu minda, lagi satu kita tak start lagi. Start Ketiga Hairul tangguh-tangguh ni sebab kita risau, bukan risau. Kita tak perasan bahawa keadaan kita masih teruk lagi. Masalah kewangan masih melambat lagi. Kita tak perasan Hairul. Kalau Hairul ni dah kahwin ke? Hairul, single or married? Yes. Single, married Yes. Okay. So Hairul dah kahwin, ada anak semua tu. You kena tengok, you kena look at your son. Your son, ada tak anak? Anak umur berapa? Just tell me one son's age. 13. So you must think, dalam 5 tahun dari sekarang, anak saya kena pergi belajar di universiti, saya kena sediakan RM100,000 untuk anak saya. Janganlah selalu ingat, hantar ke universiti, dapatlah pinjaman daripada government. What if government tak nak beri pinjaman? Ataupun PTPTN loan. What if government don't give? Jadi you kena usaha. Jadi you kena kata, okay, saya ada anak, okay, 5 tahun dari sekarang, saya mesti ada RM100,000 di bank account akak. So kalau you now buat affirmation, I am so grateful that I have RM100,000 for my son 5 years from today. Put a date lah. And you tulis tu. Itu adalah doa kamu. Doa kamu, Tuhan, 5 tahun dari sekarang saya ada RM100,000 untuk anak saya. 5 tahun. And you know what? Bila you tulis macam tu, minta Tuhan, kamu akan dapat. Tuhan akan beri kamu. Tapi kena start lah. Jadi yang tangguh ni adalah nombor 1, minda kita tak nak beri. Nombor 2, kamu tak nak start lagi. Nombor 3, kita tak minta Tuhan tolong kita. There are so many things you can do in order to do that. But these are the 3 things I recommend lah. Nombor 1, law of attraction. Minda kamu mesti berubah. Tulis. So, like for example, Hairul kan hari tu I kata you buat vision board. And then you tulis kat situ, nama anak kamu pada RM100,000, 5 tahun dia sekarang proletari tu. Every day look at it and say, wah, ni RM100,000 untuk anak saya ni. And somehow or other, when you say that, your minda akan berubah, nak berusaha. Very important. Like I said, nombor 2, start today. Tabiat, okay. Sekarang gaji akan datang bulan datang. Mungkin dah ada, tak adalah. So this week, when you dapat gaji tu, or next week dapat gaji tu, immediately start. Macam apa Dr. Karti kata tadi, you start. Perbelanjaan katakan 80%, tengoklah perbelanjaan kamu. Ataupun katakanlah you belanja lah. But then you put, kalau ada baki RM400 aja, tak apalah. RM100 untuk cuti, RM100 untuk tabung, RM100 untuk pelaburan, RM100. At least you start first. Jadi jangan tangguhkan, jangan tunggu 5%, 10% tu. And ketiga, doa dengan Tuhan. You doa. Tuhan, beri saya kesabaran, ketabahan, beri saya niat, motivasi, and then everything will happen. Okay? I hope that answers Khairul. Khairul, you can contact me personally, Khairul. Okay. And I'll guide you. Okay. Anybody else? Any other questions? Okay. Kalau no questions, okay. That's also. I just want to say thank you so much for everybody coming out. Betul-betul, saya bersyukur kamu semua dapat datang hari ini. Thank you. Rezeki actually for me lah. Rezeki dari orang datang. Saya dapat share this information to all of you. Rezeki saya lah. Okay, so good night everyone. And then hopefully kalau nak belajar lagi, datang on Tuesday. Oh yeah, so I will just show you. I ada 3 program. This is my Tuesday program lah. Tuesday program. So you go to National Training Week, you can register for this. Tengok topik dia semua sama juga. On Tuesday, 8.30, 9.30, you can come for this program. I also have got an offline program in PJ. Kalau kamu orang Petaling Jaya, for those of you who miss my Law of Attraction program, you boleh datang tapi kena bayar lah. Ini RM99. So Khairul, if you can come, Khairul, I can meet up with you and talk to you again and guide you. This is one of the things. And also I have coaching, online coaching. Remember I told you, I buat online coaching for aspiring entrepreneur. Kalau kamu adalah seorang usahawan, nak jadi usahawan, if you're an ambitious dreamer, you're an entrepreneur fire, you want to learn, you want coaching, just fill up the evaluation form and then Miss Lenny will give me your number. I will get in touch with you and then I'll help you by coaching. Okay?
So this is Miss Lenny's number kalau kamu tak ada lagi. And with that, please take a picture. And then with that, thank you so much everyone. And I pass you back to Miss Lenny. Lenny? Yeah, thank you. Thank you so much, Doctor. Okay, terima kasih semua for your participation. I believe you all had an amazing session with Dr. Karthi. Okay, if you have any queries, you can always liaise with me. And the link for the evaluation form, I will send you personally as well, yeah? Okay, so thank you so much and selamat malam. Thank you, Lenny. Thank you, everybody. Good night. See you all on Tuesday kalau boleh ya. Thank you.